Jadi untuk kita memanaskan badan, selamat pagi Malaysia pada hari ini, kami nak berkongsi kepada anda iaitu ini berkaitan dengan literasi undang-undang syariah. Jadi ada satu karnival yang berkaitan dengan ini, tetapi sebelum itu kita sangat berbesar hati pada hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang saya kira cukup arif berkenaan dengan undang-undang ini. Pertama, kita bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin iaitu Ketua Hakim Syar'i Negeri Sembilan, dan juga yang kedua kita ada Tuan Muhammad Jimmy Azlin iaitu Pengarah Karnival Literasi Undang-Undang Syariah 2022 yang mana karnival ini akan berlangsung di Negeri Sembilan. Baiklah, selamat datang kepada anda berdua dalam Selamat Pagi Malaysia. Sebelum kita pergi kepada program ataupun karnival ini, mungkin Datuk boleh terangkan dahululah di tahap mana literasi ataupun kesedaran undang-undang syariah di kalangan masyarakat Malaysia, khususnya di kawasan Datuk sendiri itu di Negeri Sembilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ridwan dan juga pihak RTM memberi kesempatan kepada kami Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan untuk berkongsi berkaitan dengan kesedaran undang-undang. Untuk makluman hadirin di luar sana, kami di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan mengambil inspirasi daripada Ketua Perkhidmatan iaitu Yang Amat Arif Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, supaya Mahkamah Syariah ini tidak begitu tertutuplah dan berkongsi berkaitan dengan pengetahuan undang-undang syariah bersama dengan masyarakat di luar sana lah, ya. Jadi sebab itu kami setiap tahunlah turun padang berkongsi dengan masyarakat untuk menambah kesedaran berkaitan dengan undang-undang syariah supaya apabila masyarakat datang ke mahkamah syariah mereka tahu apa yang nak dituntut, ya, bagaimana cara nak menuntut hak-hak di mahkamah syariah. Ya, Tuan Jimmy, di bawah undang-undang syariah ini besar skopnya kan. Betul. Biasanya apakah isu-isu yang paling utama yang sentiasa berada di antara top list dalam isu undang-undang syariah ini? Okay. Undang-undang syariah ni antara yang dalam literasi ni kami tumpukan kepada faraid faraid. Dalam di mahkamah syariah sendiri kita nak menentukan siapa waris yang berhak mendapat pembagian faraid ni. Dan kita bila dah berdasarkan faraid ini kita nak mencari waris tu sehingga kan kalau tahu lebihan daripada pembahagian tu kita ada asabah dia. Maksudnya kalau kita ada anak lelaki habis ke anak lelaki. Tapi kalau isunya timbul kalau waris tak ada yang lelaki. So macam dekat Majlis Agama di Negeri Sembilan kita akan pergi ke Majlis Agama. Baitul Mal untuk apa lebihan daripada pembagian faraid tersebut. Itu jadi kita nak menentukan waris itu jadi isu yang sering timbullah dari kalangan masyarakat. Itulah perkara-perkara sebeginilah yang sebenarnya perkara yang perlu kita beri kesedaran ataupun literasi kepada masyarakat. Jadi bercakap mengenai karnival literasi undang-undang syariah ini, mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit latar belakang program karnival ini. Ya. Terima kasih. Untuk makluman hadirin di luar sana, sebagaimana saya jelaskan tadi, program literasi undang-undang ini adalah untuk mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat berkaitan dengan undang-undang syariah. Dan setiap tahun kita ada tema yang tersendiri lah. Macam tahun lepas kita mengambil tema nafkah. Nafkah isteri dan anak-anak. Sebab nafkah itu waktu itu tema yang paling menonjol lah. Sebab banyak perceraian berlaku sebab nafkah. Ya, nafkah. Ya. Kemudian pada tahun ini kita memilih tema berkaitan dengan pusaka lah. Faraid, pembahagian harta pusaka. Ini pun menjadi isu penting juga di kalangan masyarakat sebab kadang-kadang ni ahli keluarga bergaduh sesama sendiri sebab berebut pusaka. Jadi tema pusaka ini menjadi pilihan lah pada tahun ini, dan untuk itu kita turun ke padang. Macam tahun lepas kita turun di daerah Kuala Pilah di Johor bersama Yang Teramat Mulia Datuk Undang Johor. Sebab Datuk Undang ni Negeri Sembilan ini dia membentuk institusi diraja Negeri Sembilan selain daripada tuanku sendirilah. Jadi bersama dengan Datuk Undang ini kita dapat menzahirkan bagaimana Datuk Undang ni sebagai ketua agama dan kita nak mendidik semua orang-orang termasuk ketua-ketua adat,
imam, ya, ketua kampung, ya, kita kumpulkan di situ untuk kita memberi kepahaman undang-undang. Okey. Ya. Tuan Jimmy, saya tertarik dengan tema iaitu waris dan mains, penghabis harta pusaka. Perkataan penghabis itu saya sangat tertarik. Tuan Jimmy mungkin boleh jelaskan tema ini? Okey, baiklah. Tentang tema tu, sebenarnya masyarakat sekarang dan yang makin menyedari atau mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang faraid ini, ada timbulnya seperti kata kemusykilan. Kenapa ada bahagian faraid itu diserahkan kepada Baitul Mal? Maksud di Negeri Sembilan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, ya. So kat situ kita rasa perlu, macam Jabatan Kaki Masyarakat Negeri Sembilan, perlunya satu pendedahan kepada masyarakat. Kenapa perlunya dihebahkan ataupun didedahkan tentang asobah kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sebenarnya benda ni dia kesan dia, walaupun dia pergi ke Baitul Mal, tapi dia akan kembali balik kepada masyarakat. Contohnya, kalau macam hal-hal berkaitan nafkah, sekiranya ibu bapa kanak-kanak tersebut seorang yang kata susah dan kata tak mampu untuk menanggung anak-anak ni, nafkah anak-anak ni, dia boleh rujuk kepada Baitul Mal untuk Baitul Mal menyalurkan kembali hasil nafkah tersebut melalui bantuan daripada Baitul Mal. Kat situ kembalinya asobah pembahagian yang diberikan kepada Baitul Mal. Okey, Datuk Abbas. Sejauh manakah Mahkamah Syariah berperanan dalam menguruskan harta pusaka si mati? Ya, bidang kuasa yang diberi kepada Mahkamah Syariah ialah untuk menentukan siapakah waris yang berhak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahagian-bahagian. Ya, sama ada 1/2, 1/4, 1/3 ataupun 2/3, ya, ataupun asabah yang disebut oleh Tuan Jimmy tadi. Ini yang diberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk menentukan. Ya, kemudiannya hasil daripada itu mahkamah akan keluarkan satu perintah ataupun yang kita panggil sijil faraid ataupun sijil perakuan faraid. Sijil perakuan faraid inilah yang digunakan dalam pembahagian harta pusaka, sama ada di bahagian pusaka kecil, di pejabat tanah ataupun di mahkamah tinggi bila berlaku pembahagian di mahkamah tinggi sivil, ataupun juga di amanah raya, ya, yang digunakan. Termasuklah juga jika diberikan perintah kepada pihak-pihak yang lain, umpamanya tabung haji, kan. Jadi penama di tabung haji itu akan menggunakan sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah untuk membahagikan kepada waris-waris yang berhak tadi. Okey, berbalik kepada Karnival Literasi Undang-Undang Syariah tahun 2022 ini. Ya. Siapa yang akan terlibat pada program besok hari ini? Okey. Di dalam Karnival Literasi ini kami akan melibatkan masyarakat sekeliling lah. Okay. Seperti yang di bawah naungan Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luat Jelebu, kita akan menjemput pemimpin adat, seperti ibu bapa, ibu soko dan anak buahnya, juga kepada ketua-ketua agensi di daerah Jelebu. Mereka akan mendapat maklumat ini dan akan menghebahkan kepada masyarakat yang di bawah naungan agensi tersebut. Juga kita juga menjemput imam-imam masjid, Jawatan Kuasa Masjid Surau, yang kata dekat dengan isu-isu berkaitan faraid. Biasa masyarakat kan akan refer dengan imam masjid, kan, surau Datuk Bilal. Macam mana ni yang bermasalah ni, kan, keluarga faraid kan. So diorang akan berkongsikan benda itu dan dia akan minta kepada masyarakat rujuk kepada mahkamah ataupun pada inilah pihak yang berkenaan. Lokasinya di mana? Okay, kali ini kami buat di Dewan Disuri, di Kuala Kelawang, Jelebu Negeri Sembilan. Di Dewan Besar itulah yang kata famous dekat di Kuala Kelawang tu. Berapa lama durasi program ini? Okey. Program ini kami akan adakan sehingga jam 1 tengah hari lah, 1 petang. So kita akan mula daripada pagi dengan dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luat Jelebu, dan seterusnya kita akan diberikan talk, maksudnya oleh 3 panel. 3 panel yang kita akan jemput daripada pejabat pusaka, daripada Universiti Islam Malaysia dan juga daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.
Mereka akan berkongsikan berkenaan dengan tujuan karnival tersebut, iaitu tentang kenapa ataupun faraid ini, kenapa, macam mana harta ini dihabiskan oleh macam Maiz ataupun Asobah itulah, atau waris-waris yang penghujung itu. Macam mana berlakunya, itulah situ ni. Ya, dari segi kepakaran tersebut kan, sejauh mana mungkin harapan daripada pihak mahkamah sendiri untuk melihat literasi undang-undang syariah ini dapat diserap kepada masyarakat, dapat diterapkan kepada masyarakat? Ya, terima kasih ya. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan Jimmy tadi lah, untuk karnival kali ini kita menjemput semua pimpinan masyarakat, barisan hadapan lah maksudnya, tuan-tuan imam, ketua-ketua kampung, ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk adat. Ini semua orang-orang yang memainkan peranan besar dalam masyarakat setempat lah. Ya. Semua ini adalah di bawah, kalau di setiap daerah luar ini, Negeri Sembilan ada luar undang. Ya. Semuanya di segi agamanya adalah di bawah bidang kuasa yang teramat mulia Datuk Undang Luar lah. Ya. Kalau di besok ni di Undang Luar Jelebu lah. Ya. Jadi harapan saya lah ya, sebagai ketua jabatan kehakiman syariah Negeri Sembilan lah. Program tahunan ini akan dapat memberi input yang positif lah kepada masyarakat, ya, terutama berkaitan dengan harta pusaka. Ya. Sebab pada hari ini di Mahkamah Syariah, untuk makluman hadirin di luar sana lah, ya, ada di kalangan ahli waris ini bertelagah, ya, berebut pusaka. Ada juga di kalangan orang yang tak berhak nak dapat pusaka pun datang juga nak menuntut pusaka di mahkamah. Ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahanlah info yang kita berikan besok pagi ini sampai tengah hari dengan pameran dan kita ada juga peguam yang bertugas untuk masyarakat bertanya. Ya. Jadi kita harap info ini sangat penting dan dapat disalurkan kepada masyarakat, terutama barisan hadapan kepimpinan masyarakat lah. Supaya masyarakat di luar sana dapat maklumat yang secara langsung lah, secara langsung, dan sekurang-kurangnya akan membantu mahkamah syariah lah, mengurangkan kes dan sebagainya, supaya tidak berlaku pertelagahan di kalangan umat Islam. Penting saya kira perkara-perkara tersebut untuk kita ambil tahu supaya nanti tidak berlaku pertelingkahan. Mungkin manis mulut kita sebelum berlakunya kematian, tapi selepas itu orang kata apa sahaja boleh terjadi. Jadi literasi undang-undang syariah ini perlu untuk kita semua tahu, ambil tahu, terutamanya kita masyarakat yang beragama Islam ini perlu ambil tahu tentang sekurang-kurangnya berkaitan dengan faraid dan segalanya yang berkaitan dengan undang-undang syariah. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Pertama kita ada Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin, Ketua Hakim Syar'i Negeri Sembilan. Terima kasih juga kepada Tuan Muhammad Jimmy Azlin, Pengarah Karnival Literasi Undang-Undang Syariah 2022, yang mana karnival ini akan berlangsung besok. Jadi lokasinya kami telah berikan secara terperinci kepada anda. Jadi kalau anda berminat nak tahu dan kebetulan anda mungkin ada masalah berkaitan dengan harta pusaka dan sebagainya, atau apa saja isu yang berkaitan dengan undang-undang syariah. Boleh tambah sedikit ya. Untuk masyarakat yang semua yang untuk mengikuti secara langsung, kita ada siarkan secara inilah FB live lah, boleh layari lah. Facebook live di page mana tu? Di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan. Okey, jadi ada 3 talk tersebut akan ada live di Facebook Jabatan Kehakiman Negeri Sembilan sepanjang program. Kita nak jemput semua tak muat dewan ni. Betul. Dan juga jauh jugalah kan. Tapi saya kira karnival sebegini perlu diperluaskan di serata Malaysia. Nanti buat hubungan kerjasama dengan Jabatan Kehakiman Negeri lain. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Jadi secara terperinci kami telah berikan kepada anda. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Dan sekarang kita akan ke